Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani kepada semua pendengar serta UMS FM Suara Kampus Lestari. Segmen Sebang Kampus hari ini akan membawa sebuah dokumentari mengenai makanan tradisional yang diterbitkan oleh Dr. Intan Suleh Ibrahim. Saya Dani akan menemani anda. Barongko merupakan salah satu jenis manisan tradisional yang sangat terkenal dalam etnik Bugis dan juga Makassar yang berasal dari Sulawesi Selatan. Barongko membawa maksud barangku mua udoku yang artinya barangku yang kubungkus. Semasa zaman Kesultanan Bugis dan Makassar, barongko hanya disajikan kepada golongan elit seperti daeng, peta atau andi, dan semasa hari perayaan seperti majlis perkahwinan dan majlis kesyukuran. Mengikut pemahaman masyarakat terdahulu, dalam penghasilan barongko ini tidak melibatkan sebarang pantang larang, namun pembuatan hendaklah dalam keadaan yang bersih serta bungkusan yang dihasilkan hendaklah menutup dengan sempurna. Seperti kebanyakan kuih tradisional yang lain, barongko juga menggunakan daun pisang sebagai pembungkus bagi menaikkan lagi aroma barongko yang telah siap dikukus. Dalam penghasilan pembungkusan barongko, ia memerlukan kepakaran dan juga teknik yang betul bagi mendapatkan tekstur barongko yang lembut. Pembungkus barongko berbentuk gable roof atau atap rumah yang akan memberikan bentuk yang cantik setelah dikukus. Bagi memudahkan proses pembungkusan barongko, daun pisang terlebih dahulu hendaklah disalai di bawah terik matahari bagi mendapatkan tekstur daun pisang yang lembut. Namun, sekiranya waktu tersebut hujan ataupun gelap, disarankan untuk menyalai di atas dapur gas yang perlahan. Cara ini merupakan alternatif lain yang cepat, padat dan ringkas. Bahan-bahan yang digunakan untuk menghasilkan barongko ini sangat mudah untuk didapati sama ada di kedai runcit maupun pasaraya. Sudah semestinya pisang menjadi tunjang utama dalam penghasilan barongko ini. Akan tetapi, pisang yang menjadi keutamaan dalam menghasilkan barongko ialah pisang abu, sabah, pisang awak atau pisang nangka atau lebih dikenali sebagai pisang menurung Bugis. Menurut Kasa binti Dullah, mengapa ia dikenali sebagai pisang menurung? Kerana bentuk pisang tersebut seolah-olah menurun, arti kata lain ke bawah. Bagi beliau, ia sudah menjadi satu simbol yang baik kepada sesiapa sahaja yang memakannya kerana mereka percaya segala kelakuan yang baik serta rezeki yang melimpah ruah akan turun kepada mereka yang memakannya serta generasi mereka. Oleh kerana itu, pisang menurun sahaja yang dapat digunakan sebagai bahan utama penghasilan barongko. Sebolehnya, pisang yang hendaklah matang dengan sempurna bagi mendapatkan rasa masam dan manis yang sedap. Ujarnya lagi, proses mendidihkan air ketika zaman dahulu menggunakan kayu api sahaja, memandangkan teknologi belum diterima masuk ke dalam peradaban pada waktu tersebut. Seiring peredaran zaman,
Proses pembuatan barongko juga mengalami revolusi baik dari segi cara memasak sehingga bahan yang digunakan untuk pembungkusan. Namun, sudah wajar proses mendidihkan air perlu diperbaharui agar segala proses dapat dijalankan dengan baik. Penggunaan kayu api dalam proses pendidihan air akan memberikan satu kelainan terhadap rasa barongko kerana bagi beliau, barongko yang sudah siap dimasak menggunakan kayu api dengan dapur gas masing-masing mempunyai aroma serta rasa yang berbeza. Cara-cara pembuatan barongko ini tidak sukar, ia sangat mudah dan tidak merumitkan. Pertama, salaikan daun pisang di bawah terik matahari bagi mendapatkan tekstur daun yang lembut. Kedua, pisang yang sudah masak hendaklah dibuang kulit lalu lenyekkan dengan menggunakan benda keras yang bersih. Lebih baik gunakan senduk kaut sup yang dihaskan untuk bancuan air. Ketiga, campurkan adunan pisang yang sudah dilenyek ke dalam bekas yang besar. 4. Tambahkan sedikit gula ke dalam bekas yang berisi adunan pisang yang dilenyek sekiranya pisang terasa kurang manis. 5. Sediakan alatan pengukus dan didihkan air. 6. Lalu masukkan santan segar 1000 ml atau boleh gunakan santan kotak 1000 ml. Lebih baik menggunakan santan segar kerana ia memberikan rasa dan aroma santan yang wangi dan tahan lama. Setelah siap, masukkan acuan barongko ke dalam daun pisang yang telah dibentuk menjadi kabel rope. 8. Tusukkan lidi yang sudah dipotong-potong mengikut saiz agar dapat mengepil acuan dan barongko agar mudah dikukus. 9. Kukus barongko sehingga daun pisang bertukar warna. Warna daun pisang yang kelihatan pucat secara amnya sudah masak dengan sempurna. 10. Barongko yang sudah siap dimasak boleh dinikmati dalam keadaan panas ataupun sejuk. Lebih baik masukkan ke dalam peti sejuk kerana ia akan memberikan rasa yang menyegarkan. Barongko merupakan satu hidangan yang sangat mudah untuk disediakan. Proses pembuatan barongko tidak hanya memerlukan kebersihan, malah melibatkan ketelitian yang sempurna. Diharap kuih barongko ini tidak lapuk ditelan zaman, memandangkan kini terdapat banyak pesaing yang boleh menenggelamkan kesenian serta keunikan kuih ini. Sekian, itu saja perkongsian hari ini. Terima kasih dan jumpa lagi.